Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar anak-anak murid 3 Aula? Kita sambung lagi pembelajaran minggu ini, Bahasa Melayu tahun 3, unit 1, Keluarga Cergas. Aktiviti pada minggu ini ialah yang pertama, menulis, iaitu menulis huruf tulisan berangkai. Dan yang kedua, seni bahasa, iaitu simpulan bahasa. Okey, baiklah. Murid-murid lihat di paparan, menulis huruf menggunakan tulisan berangkai. Okey, seperti yang murid-murid lihat, tulisan berangkai adalah satu tulisan yang ditulis secara bersambungan. Okey, sebelum ni murid tak pernah lagi belajar menulis tulisan berangkai. Okey, untuk tahun ini murid perlu belajar menulis huruf dan perkataan dalam tulisan berangkai. Okay, sebelum kita nak tulis perkataan, kita kenali dahulu bentuk-bentuk huruf dalam gaya tulisan berangkai. Okay, seperti huruf A, kamu lihat di sini, okay, ada ekornya. Kemudian untuk tulis B, okay, sambung, pusingkan macam tu. Okay, kamu lihat daripada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay. Ini semua adalah cara menulis huruf dalam tulisan berangkai, menggunakan tulisan berangkai. Okay. Murid-murid nanti apabila sudah dapat buku teks, boleh rujuk muka surat 4. Okay. Yang ini pula adalah menulis huruf menggunakan tulisan berangkai, huruf besar. Okay, tadi yang kamu lihat adalah huruf kecil. Okay, yang ini pula adalah huruf besar. Okay, cara menulis dia ada caranya. Okay, ada langkah-langkah dia, mana nak mula. Okay, tak boleh mula daripada, contohnya daripada huruf N ni, kamu lihat huruf N, cikgu tunjukkan ni. Okay, tak boleh mula daripada atas sini. Daripada sini nak turun sini, naik sini, pusing ke belakang. Tak boleh. Dia mesti daripada sini dahulu. Mulanya daripada bawah, tarik naik atas, turun, kemudian sambung balik ke atas. Okay, macam tu. Sama juga huruf-huruf lain. Okay, sepertinya huruf Z, kamu tengok dekat sini. Okay, dia tak boleh kita mula dengan daripada akhir. Okay, kita kena mula daripada atas. Okay, tak boleh mula daripada bawah ni. Okay, jadi daripada atas, tarik, pusing, turunkan ke bawah, kemudian lepaskan. Okay, begitulah dia cara menulis huruf dalam tulisan berangkai. Okay, ini dipecahkan satu-satu, jadi biar kamu nampak. Apabila kamu akan menulis dalam bentuk perkataan, tulisan ini akan jadi bersambung-sambungan. Okay, contohnya nanti huruf nama cikgu Fatin, okay, bermula dengan huruf F besar. F, okay, pusing ke bawah. Okay, kalau F ni daripada sinilah. Okay, kalau kamu tengok cara menulis dalam buku teks nanti, muka surat 4, ada diletakkan nombor. Okey, nombor-nombornya. Jadi murid boleh ikut nombor daripada nombor berapa nak tulis. Okey. Jadi huruf F, okey, kemudian huruf A, nanti dia terus sambung huruf T, sambung huruf I dan sambung huruf N. Begitulah dia cara menulis tulisan berangkai. Okay, baiklah, ni cikgu bagi lihat terlebih dahulu sebelum kamu dapat buku teks. Beginilah dia paparan buku teks muka surat 4. Okey, kamu akan lihat di sini. Okey, kamu baca dahulu di atas ni. Okey, ceritanya. Okey, apa yang menyebabkan ada kaitannya dengan tulisan berangkai. Okey, jadi dekat sini, paparan dekat sini, kamu nampak bahagian atas ni adalah huruf kecil. Dan paparan yang bawah ni adalah huruf besar. Okey, nanti kamu akan nampak ni, nampak ada nombor. Okey, nak mula dengan 1, mula arah dia ada tunjuk anak panah. Jadi mula nombor 1 ke atas, okey, tulis ke atas. Okey, kemudian nombor 2 tarikkan pensel ke bawah. Okey, kemudian nombor 3-nya dari mana? Dekat sini pusing ke, jadi nombor 4.
Okey, jadi kamu akan perlu ikut sahaja cara-cara menulis tulisan berangkai dan mestilah ditulis di dalam buku garis 3. Okey, murid-murid ingin lihat lebih jelas? Okey, murid-murid boleh menonton video PTPR cara menulis huruf tulisan berangkai melalui saluran YouTube cikgu. Nanti cikgu akan kongsikan capaian YouTube tersebut. Murid-murid boleh menonton dari situ. Okey, jadi untuk latihan tulisan berangkai, okey, murid-murid perlu menulis huruf sahaja. Tuliskan huruf kecil dan huruf besar daripada huruf A sampai huruf Z. Okey, jadi maksudnya satu muka surat huruf kecil dan satu lagi muka surat huruf besar. Okey, murid-murid perlu tulis dalam buku garis 3. Okey, nanti dulu. Okey, buku garis 3 yang tahun lepas masih ada banyak lagi dan boleh digunakan. Sebab tahun lepas, masa kamu darjah 2, kamu baru gunakan sedikit. Okey, ni buku dia. Okey, kamu baru gunakan sedikit. Okey, baru satu atau dua muka surat sahaja. Jadi, untuk latihan tulisan berangkai, kamu tulis dalam buku, cikgu akan berikan bersama ketika kamu ingin mengambil buku teks. Okey, masa pulang dan ambil buku teks yang baru, cikgu akan bagikan bersama buku garis 3 yang tahun lepas punya. Jadi untuk latihan yang ini, tulisan berangkai, kamu kena tunggu buat hari Rabu. Okey, sebab kamu akan datang ke sekolah untuk ambil buku teks pada hari Rabu. Okey, jadi kamu ambil buku ini bersama dan selepas dapat buku ini barulah kamu buat latihan tulisan berangkai. Okey, muka surat yang pertama ni, maksudnya satu muka surat ni adalah huruf kecil dari huruf A sampai Z. Pastikan kamu tulis dulu hari, tarikh, garis tepi dahulu sebab buku ni tak ada garis tepi. Jadi kamu perlu gariskan tepi dahulu. Okey, kemudian tuliskan tulisan berangkai huruf kecil dari A sampai Z. Kemudian sebelah. Okey, sama juga huruf A sampai Z tetapi huruf besar. Kamu boleh tiru dalam buku teks sebab kamu dah dapat buku teks nanti. Okey. Baiklah, kita masuk ke aktiviti yang kedua iaitu simpulan bahasa. Okey. Simpulan bahasa, perkataan yang terdiri daripada dua perkataan atau lebih. Simpulan bahasa mempunyai maksud yang berbeza daripada makna perkataan yang membentuk kata tersebut. Okay, penerangan dia, air, muka. Air ada maksudnya sendiri. Okay, kalau satu perkataan, air, ada contohnya, maksudnya air minuman, air tadahan, okay, air basuhan. Okay. Kemudian muka juga ada maksudnya sendiri. Muka ialah wajah. Okay. Tapi apabila digabungkan, okay, perkataan yang terdiri daripada dua perkataan atau lebih, okay, kita gabungkan air muka, okay, dia menjadi maksud yang berbeza. Okay. Sebab daripada kita bentukkan dua perkataan tersebut dan dia menghasilkan maksud yang lain pula. Itulah kita panggil simpulan bahasa. Baiklah murid-murid, kita lihat contoh simpulan bahasa beserta maksud. Okay, dalam paparan ini ada 5 contoh simpulan bahasa beserta maksudnya. Okay, yang pertama, dalam tangan. Maksudnya sudah tentu dapat. Okay, contohnya kalau kamu ada masuk dalam pertandingan, okay, dan kamu yakin kamu akan menang, kamu mengatakan hadiah tersebut ada dalam tangan saya. Maksudnya kamu sudah tentu akan dapat hadiah tersebut. Yang kedua, ada bakat, iaitu mempunyai kebolehan. Sekiranya kamu lihat rakan kamu ada pandai melukis, pandai mewarna, jadi kamu mengatakan dia, wah, kamu ada bakat. Maksudnya dia mempunyai kebolehan melukis dan mewarna. Yang ketiga, ambil hati, iaitu maksudnya membuat sesuatu untuk mengembirakan orang. Okey, contohnya kamu ingin dapatkan sesuatu, kamu ambil hati emak dulu. Okey, kamu gembirakan hati emak dulu, kamu tolong kemas rumah dahulu sebelum kamu dapat keluar bermain. Contoh. Okey, yang keempat, hati wajah, maksudnya bersemangat. Okey,
Apabila kamu masuk pertandingan, kamu berhati wajar. Okay, maksudnya kamu bersemangat untuk menghabiskan atau menyelesaikan tugasan ataupun apabila kamu masuk pertandingan, contohnya pertandingan larian, kamu akan pastikan kamu akan habiskan larian kamu. Okay, maksudnya itulah dia hati wajah bersemangat. Yang seterusnya, air muka. Maksudnya riak wajah seseorang. Okay. Kalau kamu, contohnya kalau kamu lihat ada rakan kamu tiba-tiba mukanya berkerut ataupun mukanya nampak muncung, okay, itu kita panggil kenapa dengan air muka kamu. Air muka kamu menunjukkan kamu macam marah je, kamu ataupun air muka kamu menunjukkan kamu macam sedih je. Okay, contohnya kalau macam cikgu buat macam ni. Okay, maksudnya kita nampak itu adalah air muka, riak wajahnya. Kalau kita nampak mukanya macam tersenyum, kita tahu riak wajahnya menunjukkan dia sedang gembira. Okay. Okey, baiklah. Murid-murid boleh lihat ini adalah paparan seperti yang dalam buku teks. Okey, penggunaan simpulan bahasa dalam dialog dan juga ayat. Okey, ini cerita Siapa Pantas. Nanti apabila murid-murid sudah dapat buku teks, murid-murid boleh baca sendiri dan kaitkan simpulan bahasa tersebut dalam percakapan atau perbualan kamu harian bersama keluarga. Okey, dan kamu juga boleh membina ayat menggunakan simpulan bahasa. Okay, kita masuk kepada bahagian latihan. Okay, nanti tuliskan di dalam buku. Okay, tulis hari, tulis tarikh, kemudian tuliskan tajuknya, simpulan bahasa, koma, maksud dan contoh ayat. Okay, cikgu ada senaraikan 6 simpulan bahasa yang kamu perlu cari maksud dan bina ayat. Okey, simpulan bahasa yang pertama, ada hati. Tuliskan maksudnya. Okey, baris pertama, tulis nombor 1. Pastikan tepi bukunya ada garisan lah. Buku garis 1 biasanya ada garisan. Okey, tulis nombor 1, ada hati. Baris pertama, baris kedua tulis maksud. Letakkan titik bertindih. Okey, tuliskan maksudnya. Dan yang ketiga, baris ketiga tulis ayat. Maksudnya ayat yang boleh digunakan, boleh bina ayat menggunakan ada perkataan simpulan bahasa ini, iaitu ada hati. Okay, yang kedua, isi hati. Yang ketiga, alas perut. Yang keempat, banyak mulut. Yang kelima, buah tangan. Dan yang terakhir, ulat buku. Okay, kamu cari maksudnya, kemudian kamu bina ayat menggunakan perkataan simpulan bahasa tersebut. Okey, itu sahaja. Okey, nanti hantarkan hasil kerja kamu melalui Google Classroom ataupun melalui WhatsApp cikgu. Okey, terima kasih murid-murid. Selamat menyiapkan kerja.